kita okey. Okey, kita ada orang panggil ketentuan atau apa orang cakap, kita ada, Allah bagi kita akal fikiran. Kalau kita berada dekat tingkat atas, ya, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak turun melalui tangga atau kita nak lompat. Dan kita tahu kalau kita lompat, kita akan berisiko untuk patah kaki atau mati. Ya. Tapi kalau kita turun tangga, kita orang cakap yakin, kita pasti, kita percaya bahawa kita akan selamat tanpa ada kecederaan. Tapi kalau Allah nak tentukan, ni dua benda ni pilihan, kena faham dekat sini. Nak lompat ke nak turun kot tangga? Okey, ni pilihan yang Allah beri kat kita. Okey, so kita yang pilih. So kita akan ditanya tentang apa yang kita pilih. Bukan apa yang Allah tentukan, Ustaz, bukan apa yang Allah tentukan. So kalau Allah tentukan, contoh misal kata kita dah turun kot tangga tapi jatuh juga, itu Allah dah tentukan. Kan, so kita tak akan dipertanggungjawabkan apa yang Allah telah tentukan, tapi kita dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pilih. Jadi kalau orang tak faham tentang qada-qadar ini masalah besar. Memang Allah berkuasa, tak payah vaksin ke? Ini karut lah. Ya. Baik, insyaAllah kita dah, kawan-kawan kita semua dah masuk, insyaAllah. Saya rasa kita yang biasa kot. Siapa ada lagi yang lebih? Tak ada. Ini yang biasa datang lah. Siapa yang biasa tapi tak datang hari ni? Ada tak? Kita sepatutnya Abu Aisyah masuk. Selalunya kita 6 orang je ke? Antum Rafiq tadi Ustaz, apa? Rafiq. Betul. Rakib. Betul Rakib. Abdul Rakib biasa ada. Nah, betul. Okey. Bolehlah tanya mesej kat dia ke, tanya dia dekat mana ke. Kan, sebab sayanglah dia tak pernah miss kelas. Kan? Baik. Sebab kita nak masuk pelajaran baru ni. Ad-Darsul Rabi'. Kan, nanti Kang tapi insya-Allah lah ada recording lah. Okay? Tapi recording ni tak samalah ya. Tak samalah dengan live ya. Dengan cara kita belajar live. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Sekadar nak ingatkan kepada kita tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu apa dia? Ya, pelajaran pertama yang kita belajar dulu ialah hadza, lepas tu kita belajar mahadza, lepas tu kita belajar ahadza, ya, ahadza, kemudian kita belajar manhadza. Okey, itu subjek pertama yang kita belajar. So semua berkaitan dengan hadza, ya. Hadza ni adalah tentang berkaitan dengan ismul isyarah lil mufradi al-muzakkari al-qaribi al-aqil wa ghairil aqil. Okey. Kemudian ada tentang mahadza ni apa dia? Ismul istifham li ghairil aqil. Ya, isim istifham, kata tanya bagi yang tidak berakal. Okey. Kemudian kita belajar apa tu hamzatul istifham. Ya. Iaitu yang mana harfu jawabuhu, huruf perkataan atau huruf yang perlu dijawab dengan tersebut adalah na'am atau la. Bila ada mesti ada itu. Kemudian man. Kita belajar tentang man. Ya. Man adalah ismul istifham. Ismul istifham lil aqil. Ya, lil aqil. So, tadi ismul istifham li ghairil aqil. Ma adalah ismul istifham li ghairil aqil. Baik, itu pelajaran pertama yang kita belajar. Saya harap kita faham dah tu. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, ad-darsul tsani, kita belajar berkaitan dengan zalika. Okey. Kemudian zalika ni apa dia? Ismul isyarah juga. Lil mufrad juga, lil mufradi juga, al-muzakkari, kan? Al-ba'id, yang bezanya al-ba'id, ya, yang jauh. Okey. Al-aqil wa ghairil aqil. Sama ada yang berakal atau tidak berakal kita guna zalika. Tapi lil ba'id, mufrad. Okey, ingat mufrad, al-ba'id, muzakkar. Ya. So tiga benda lah. Yang penting kat situ mufrad, iaitu singular, lelaki dan juga jauh. Okey. Kemudian kita ada belajar man hadza wa man zalika.
Man hadza wa man dzalika. Ya. Kita dah belajar man sebelum ni. Kan? Man apa dia? Ismul istifham. Lil aqil. Ya, lil aqil. Ismu itu teman. Tapi boleh tambah hadza. Man hadza ismul istifham campur dengan hadza lil qarib. Untuk hadza ismul istifham lil qarib. Kemudian man hadza, man dzalika, ya, ismul istifham lil ba'id. Okey? Okey. Kemudian kita juga belajar ma hadza wa ma dzalika. Okey? Ma ismul istifham li ghairil aqil. Li ghairil aqil yang tidak berakal. Ma. Kemudian hadza lil qarib. Kemudian dzalika lil ba'id. Okey? Itu di antara. Dan kedua-duanya ni ma lah untuk isim istifham li ghairil aqil, ya. Ingat tu. Okey, baik. Yang ketiga kita dah belajar ad-darsus tsalits. Ad-darsus tsalits, pelajaran ketiga kita belajar apa dia? Alif lam. Okey, alif lam. Dan kita belajar, ya, tentang penambahan. Dipanggil alif lam ni harfu ta'rif. Harfu at-ta'rif. Ya. Okey. Bila ada masuk alif lam ni apa akan berlaku? Ya, dihilangkan tanwin. Yuhzafu tanwin inda dukhuli alif lam. Atau harfu ta'rif. Ya. Okey, baik. Kemudian dekat situ kita belajar juga macam kita sebelum tentang alif lam ini atau harfu ta'rif ini, kita belajar juga tentang nakirah dan juga ma'rifah. Ya. Nakirah syai'un ghairu muayyan, ya, sesuatu yang tak dapat kita tentukanlah, ya. Nanti yang mudahnya kita akan tengok perkataan tu ada tanwin dekat belakang. Tapi bila ada hadza itu dah ditentukanlah, zalika tu dah ditentukanlah walaupun tak ada tanwin. Kita dah bincang juga itu dalam masalah mubtada wal khabar. Mubtada wal khabar. Baik, al-ma'rifah ialah syai'un muayyan, sesuatu yang dah ditentukan. Kita kenal pastilah. So macam kalau kita kata qalamun, maksud dia tunjuk kat sini lah, qalamun lah pensel. Semua selagi mana benda tu ada nama pensel, pensel. Tapi kata hadza qalamun, ini adalah pensel. Atau kalau kita kata hadza al-qalamu, pensel ini. Ini juga telah kita pelajari. Baik, dan kita telah pelajari tentang alif lam ini. Ya, alif lam ini tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Okey, dan kita juga telah pelajari alif lam qamariyah apa dia? Alif lam yang lam dia tu panggil apa panggil? Raqib ada, masya-Allah, alhamdulillah. Kami tertunggu-tunggu entah tadi, ya Abdul Raqib. Lambat sikit Ustaz. Tak perlu. Yang penting Ana risau, cuma risau kalau kawan-kawan kita yang dah biasa hadir tak hadir, tu jadi Ana risau lah, kan. Kalau yang jarang-jarang hadir itu tak kisah pun, kan. Sebab kalau boleh kita nak macam Ana punya harapan, kan, selagi kita boleh beri, kemudian orang tu dapat manfaatkan dan beri kepada orang lain, ya, itu harapan kita lah, kan. Macam kalau kita ada harta pun begitu juga, kan. Kita punya harapan macam tu, kita dapat bantu orang lain, ya, tolong orang lain. So hidup ni yang sebenarnya adalah dengan memberi, ya. Inilah natijah hidup, ya. Kita usaha untuk kita dapat berikan orang lain, ya, yang mana kesinambungan itu akan memberikan kita amal jariah yang besar untuk hari akhirat kita. Baik, insya-Allah. Baik, kembali pada perbincangan kita, huruf qamariyah dengan huruf syamsiah. Huruf qamariyah ialah yang dimasukkan alif lam, lam tersebut ada sukun, ya. Ya. Yuntaqu sukun ala lam, ya. Disebutkan sukun pada lam tersebut, ya, pada lam. Kemudian asy-syamsiyah pula, al-huruf syamsiyah la yuntaqu sukun ala lam, ya. Tapi kemudian wa tuda'u syaddah, kan. Tidak disebut lam, sukun pada lam tersebut, tapi dimasukkan syaddah atau tasydid atau sabdu al-harfil ladzi ba'dah, iaitu huruf selepas lam. Ya. Huruf selepas lam. Baik, insya-Allah, dan kita telah pelajari juga
banyak daripada pelajaran-pelajaran yang kita bincang ni, antaranya paling perlu kita kuasai adalah mufradat, ya, perkataan-perkataan, ya, perkataan-perkataan. Dan perkataan telah kita beri perbandingan antara satu mufrad dengan jamak, mufrad dengan jamak. Ini selalu ingatlah, selalu gunakanlah, ya. Okey. Kemudian kita juga bagi al-abdad, al-abdad, iaitu al-akas atau apa panggil al-aksu, ya, iaitu lawan daripada perkataan tersebut. Contoh kita kata, apa lawan kepada jadidun? Ma'aksu jadidin. Siapa boleh jawab? Ma'aksu jadidin. Dah sunyi ni. Siapa-siapa? Maksuhu qadim. Maksu qadim. Qadimun. Qadimun. Aksuhu qadimun. Ma'aksu thaqilin. Aksuhu khafifun. Khafifun. Aksuhu khafifun. Ma jam'u maridun. Dah beri belum? Marid. Kita dah bincangkan. Perkataan marid. Ada tak? Ni kalimat jadi dah. Maridun. Ma jam'u maridun. Marid. La. Khata. Marid. Marda. Jam'uhu marda. Mim rada. Alif maksurah. Atau ya tak ada titik itulah. Alif maksurah atau kita panggil ya tak ada titik tu. Mim ra. Ba. Ya tak ada titik. Marda. Itu jamak kepada maridun. Sakit kan? Sakit. Pesakit. Orang yang sakit. Pesakit. Maridun. Kan ana marid. Aku sakit. Mim ra. Do ya. Kalau sihat dia panggil apa? Mabiddu maridin. Aksuhu sahih. Sahih. Sahihun. Aksu sahihun. Okey, sahih. Dalam bahasa Arab ni, sahih ni dipakai untuk dua lah. Sihat pun panggil sahih. Sahih pun dipanggil sahih. Betul pun dipanggil sahih. Hadzal hadis sahih. Dia panggil kan? Okey. Ustaz, tadi maridun tu, maridi untuk apa? Pesakit. Pesakit. Maridun. Dia bukannya jam'uhu Dia bukan jamak Dia bukan jamak. Jam'u maridin. Jam'u maridin. Jamak kepada marid itu adalah marda. 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 Mim rada. Ya tak ada titik. Do domah. Marda macam mana jadi domah? Ba fathah lah. Do. Fathah. Fathah. Baik. Okey. Okey, lepas kelas 4 ni, kalau habis kelas 4 ni, kita buat exam sikit lah. Okey, kita buat exam sikit. Nanti kita bagilah kertas latihan insyaAllah. So, beberapa exam yang perlu kita buat insyaAllah. Nanti Ana bagi PDF lah dalam grup bahasa Arab. Baik. So, sekali kita tengok tentang pelajaran ketiga dulu sebelum kita masuk pelajaran keempat. So, kita tengok perkataan-perkataan lah ya. Perkataan-perkataan yang kita nak kuasai. Okey. Okey, tengok muka surah 14 tu. Ma ma'na baitun? Ma ma'na baitun? Okey, Ana bagi seorang-seorang lah. Bermula, okey. Turutan orang-orang yang Ana sebut ni. Yang Ana bagi soalan tu, dia bermula dengan syukur. Yang pertama, kemudian Alif. Yang kedua, kemudian Farhan. Yang ketiga, semua ambil catatan nombor masing-masing. Atam, yang keempat. Umar, yang kelima. Suhaimi, yang keenam.
Raqib yang ketujuh. Ana ulang. Syukur yang pertama. Kalau ada soalan, so dia akan recycle lah. Recycle terus ya. Syukur yang pertama. Alif yang kedua. Farhan yang ketiga. Atam yang keempat. Umar yang kelima. Suhaimi yang keenam. Abdul Raqib yang ketujuh. Baik. Faham? So, Ana tanya dekat sini, Antum jawab. Ana tanya, Antum jawab. Ana tak payah sebutlah seorang-seorang punya nama lagi. So, siapa yang dia tahu nombor dia lepas ni, sebelum dia siapa, okey, dia tahu lepas ni dia. Dia kena jawab soalan tu. Okey, baik. Muka surat 14. Ma makna baitun? Rumah. Okey, ma jam'u baitin? Jam'uhu baitin buyutun. Okey. Okey. So, baitun rumah, jam'uhu buyutun. Baik. Ma makna qalamun? Pen. Ma qalamun pen. Okey, ma jam'u qalamin? Aqlamun. Aqlamun jam'uhu? Jam'uhu aqlamun. Jaid. Okey. Seterusnya jamalun. Ma makna jamalun? Jamalun Penyanyi. bukan kan? Penyanyi Jamal Abdillah. Unta, unta Ustaz. Unta. Jam- Unta apa? Unta apa? Unta jantan, unta Unta jantan. jantan. Madiddu jamalun? Ma'aksuhu jamalun? Ma'aksu jamalun? Apa lawan kepada jamalun? Ada tak? Anda ada bagi tak? Ada. Tak ada. Naqatun. Naqatun. Nah, Naqatun. nun, Nun qaf ta marbutah. Naqatun. nun, qaf, naqatun. Jamalun, Jamalun. Dia punya tadi apa tadi Ustaz ni? Naqatun. Naqatun ni apa dia tadi yang untuk Jamalun ni? Apa dia? Kalau lawan pada apa ni? Unta jantan. Betina. Jamal bukan. Oh yang ni untuk lawan. Okey. 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 Kan? Okey. Ma jam'u jamalun? Apa jamak bagi jamal? Jasa. Kejap, ada. Ada. Okey. Jimalun. Jam'uhu jimalun. Jam'uhu jimalun. Sahih. Naam, sahih. Okey, طيب. Naam. Okey. الآخر ما معنى المدرسون؟ Mudarris. مدرسون؟ نعم. أتم. اقرأ. Mudarrisun, guru lelaki. Guru lelaki. Okey. Ma'aksuhu mudarrisun. Apa lawan bagi mudarrisun? Aksuhu mudarrisun. Aksuhu Mudarrisatun. mudarrisatun. Naam, sahih. Okey, jayid. Guru perempuan lah mudarrisatun. Okey. Ma jam'u mudarrisu? Mudarrisin. Jam'uhu mudarrisun. Tak payah jam'uhu. Tak payah cakap jam'uhu mudarrisu lagi dah. Jam'uhu hu tu dah kembali kepada mudarris. Okey. Jam'uhu mudarrisuna. Naam. Okey, jayid. Okey. الآخر. Okey. ثم ما معنى واسخ؟ Wasihun. واسخ.
Page apa Ustaz tengok Kotor. Ha? Page 14. Al-mindilu wasikhun. Page 14. Al-mindilu wasikhun. Nombor 4. 14 tu nombor 4 tu. Al-kitabul jadid wal qalamu qadim al-himaru saghir wal hisan kabir al-kursi maksurun al-mindilu wasikhun. Kotor. Ha? Kotor. Kotor. Naam, kotor. Bersih. Okey. Ma'aksu wasikhun. Ma'aksu wasikhin. Suhu. Bersih. Natifun. Nazifun. Nazifun. Naam, sahih. Okey. Okey. Al-akhar. Thumma ma makna jamilun. Cantik. Ha? Cantik. Cantik. Ma'aksu jamilin. Maksuhu qabihun. 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 Naam, sahih. Okey, jaid. Okey, man akhar? Abdul Raqib. Okey. Ma makna kabirun? Besar. Besar. Ma'aksuhu? Suhu apa kecil Apa kecil Anak tak beri ke? Beri nak rasa. Ada. Ada. Hilang pula Ustaz nota. Dia memang bila datang soalan tu memang dia hilang semua. Bukan cakap Bagus, nota Ustaz. dengan kepala-kepala pun hilang. Aku tak jumpa Ustaz ni. Menarik ni. Oh. Saghirun. Kabir Okey, besar. ya. Kabir besar. Ma mana? Besar. Aksuhu? Aksuhu Aksu kabirin. Suhu saghirun. 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 Saghir. Naam. Okey. Macam itulah antum kena buat latihan diri antum sendiri yang sebenarnya. Just nak bagi tahulah kan? Ya. Cubalah buat macam tu, tanya tentang mufrad dengan jamak, tentang lawan dia yang boleh kan, perkataan-perkataan lawan yang boleh, supaya kita dapatlah beza-bezakan perkara-perkara. So ini jamak, ini mufrad, ini lawan dia, ini lawan dia itu. Baik. Baik. Seterusnya insya-Allah kita masuk yang keempat, pelajaran yang keempat. Apa kita akan belajar dalam pelajaran keempat ni? Okey. Ad-darsul rabi'. Yang pertama, okey antum tulislah. Ya, kita akan belajar hurufu ha ra waw fa, hurufu okey. Al-jarri. Huruful jarri. Okey. Pelajaran pertama kita akan belajar dipanggil sebagai hurufu al-jarri. Okey. Baik. Apa tu huruful jarri? Okey. Huruf tu huruf lah. Okey. So macam kita boleh ingat pada pelajaran pertama yang kita belajar dulu, awal-awal saya bagi tahu. So setiap kuliah bahasa Arab tu saya akan bagi tahu al-kalimatu tanqasimu ila salasati qisam. Ingat tak? Ya. Al-kalimatu perkataan dalam bahasa Arab itu tanqasimu, ia terbahagi ila salasati aqsam, kepada 3 pembahagian, 3 jenis. Kan? Ismun wa fi'lun wa harfun. Okey. Itu kena ingat dululah. So sekarang ni dia dah masuk tak? Sebelum ni kita dah belajar isim serba sedikit. Kan jenis-jenis isim kita dah faham. Oh ini isim syarah, ini istifham. Kan jenis-jenis isim tu kita dah belajar sikit-sikit. So sekarang dia dah bawa kita, lepas tu ada harfun istifham. Sebelum ni kita dah belajar juga. Ya apa dia? Apa tu harfun istifham yang kita belajar sebelum ni? Kan? Okey, sekarang ni dia bagi kita itu harfun istifham. Yang ini pula huruful jar. Huruful jar. Baik. Huruful jar ni apa dia?
Dia dalam buku kita ni dia bagi sikit je. Dia ada banyak lagi. Kita belajarlah sikit-sikit, ya. Iaitu perkataan fi, dia ada buku kat situ lah, buku kita ni ada 4 dia bagi, ya. Fi, ala, min, ila. Okey. Huruful jar ni yang kita belajar dalam pelajaran ni ada 4 yang diberikan kepada kita, iaitu fi, ala, min, ila. Okey. So fi ni kita boleh kata ni semua huruf jar. Okey, ini semua 4 ni adalah dipanggil sebagai apa? Huruf al-jar. Huruful jarri. Baik. Apa tu huruful jarri? Untuk apa huruful jarri ni? Sebelum ni kita belajar huruful istifham. Kan? Harful istifham. Yang ini kita belajar huruful jarri. Baik. Huruful jarri tajurul isma alladhi ba'daha bil kasrati. Maksud dia dekat sinilah, ya. Dia, yang huruful jar ini tajurul isma. Dia menjarkan isim. Menjarkan. Okey, al-jar menjarkan ni dia membariskan nantilah, ya. Kita akan beritahu. Tajurul isma allazi ba'daha, yang selepas perkataan tersebut, huruf jar tu, selepas huruf jar tersebut, ya, bil kasrah, dengan baris bawah. Dengan baris bawah. Okey, nanti Ana bagi nota ni, mungkin besok atau lepas kelas ni tolong bagi tahu reminder, atau sekarang pun boleh bagi reminder dalam grup, kan, apa yang Ana kena beri, ya. Ini Ana beritahu sebab itu hari pun kadang-kadang sebab Ana dah lupa apa yang Ana janji nak beri. Okey. Ya, baik. So itu di antara perkara lah. So kita nak belajar tu. So kalau kita kata dalam fi ni, fi ni erti dia, ya, fi adalah di dalam, erti dalam bahasa Melayu dia di dalam, pada, dalam. So empat lah kita. Di, satu. Fi tu erti dia di, ataupun antum stroke lah, di dalam. Atau antum koma lah, tak kisahlah stroke ke koma ke. Ya. Ataupun pada dalam bahasa Melayu. So yang keempat makna dia lah di dalam, pada, dalam. Yang keempat adalah dalam. Okey. Okey, baik. So kita dah faham dah. So bila ada fi je tadi, lepas tu pertama dia kita ingat balik. Dia mesti isim selepas dia. Okey. Isim tu pula mesti berbaris bawah. Lepas fi atau lepas ala, lepas min, lepas ila. Dia mesti satu pertama adalah isim. Kan? So kalau dia ma'rifah, dia mesti ada alif lam. Kalau dia nakirah, dia mesti tanwin. Macam kita kata, kalau kita kata rumah yang kita tak tentukan mana rumah, fi baitin, kan, di dalam rumah. So kita kata di dalam rumah, fi baitin, mana-mana rumah. Tapi kalau kita kata di dalam rumah itu, fil baiti. Okey. Ini nak nampakkan kepada kita, lepas fi itu mesti ada isim. Kita dah belajar sebelum ni juga, tanda isim adalah alif lam, tanwin, kasrah dan juga ta marbutah. Itu yang pernah kita belajar sebelum-sebelum ni. So, ni kita nak belajar dalam buku ni lah, mengikut step buku ni. Ya. Susun atur, kaedah dia ajar macam tu lah, dia perlahan-perlahan dibawa kita. Ya. Okey, baik. Seterusnya, okey. Kita akan diajar ialah al-alamul muannatsu la yunawwinu. La yunawwanu, okey? Iaitu kata nama untuk perempuan. Ya, al-alamul muannatsu. Kata nama untuk perempuan.
Okey, antum tulis satu kata nama untuk perempuan yang tidak ditanwinkan. Tidak ditanwinkan. So, nak bagi tahu dekat sini ialah nama perempuan, kalau orang tu nama dia tapi nama untuk perempuan lah. Contoh dekat sini nanti kita akan jumpa perkataan Aminah. Kan dalam buku kita ni kita antum tengok dekat sini ada perkataan Aminah. Lepas tu ada perkataan antum tengok muka surat 23 tu lah. 23 tu. Surat 23 boleh tengok terus. Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah, Khadijah, Safiyah, Ruqayyah. So kita tengok dekat situ nama-nama tu semua tak bertanwin. Nama-nama perempuan tidak bertanwin. Al-alamu al-mu'annatsu la yunawwanu. Nama-nama perempuan yang tidak bertanwin. Tidak ditanwin, tidak bertanwin. So nama perempuan tak bertanwin. Itu kita akan pelajari juga. Okey? So boleh faham tak dekat sini? Lepas itu, kita ada perkataan yang dipanggil sebagai aina. Aina. Aina ni arti dia adalah satu pertanyaan lah. Pertanyaan tentang tempat atau benda yang berkaitan dengan tempat lah. Di mana? Di mana? Aina. Ini pelajaran seterusnya yang kita akan belajar dalam buku kita ni. Pelajaran next beberapa mata pelajaran. So, yang seterusnya kita akan belajar madza. Madza. Ma, mim alif, zal alif. Kan? Madza. Okey. Madza dia adalah soalun li ghairil aqil. Pertanyaan kepada yang tidak berakal. Okey? Pertanyaan kepada yang tidak berakal. Contohnya, madza 'alal maktabi? Apa tu atas meja? Madza 'alal maktabi? Apa tu atas meja? Apakah itu? Atas meja. Apa yang di atas meja? Macam itulah. So, bila kita kata li ghairil aqil, boleh tak kita kata Muhammadun alal maktabi jawapan? Tak boleh, Ustaz. Kenapa? Sebab Muhammad dia apa? Berakal. Al-aqil. Al-aqil dia berakal. Al-aqil dia berakal. So, kalau kita jawab al-qalamu 'alal maktabi boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Sebab dia ghairil Ghairi aqil. aqil. Dia ghair aqil. Okey? Ghair aqil. Okey, baik. So, itu di antara perkara yang kita akan pelajaran-pelajaran yang kita akan belajar menerusi pelajaran ini. Okey? So, pelajaran ni agak heavy sikit. Heavy sikit. Okey. Kita kembali kepada pelajaran kita muka surat 21. 21. Ad-darsul rabi'. Ad-darsu pelajaran ar-rabi' yang keempat. Kenapa pertama ada alif lam, yang kedua ada alif lam? Yang kedua alif lam kedua berfungsi untuk apa? Yang So perterjemahan kita ada yang lah. Ad-darsu tu arti dia adalah pelajaran. Ar-rabi' so ada alif lam. Yang keempat. Baik. So kalau anak kata al-baitu al-kabiru macam mana? Antum dah belajar. Al-baitu arti dia apa dia? Rumah itu. Itu. Anak kata al-baitu al-kabiru. Rumah yang besar itu. Naam. Okey, jaid. Macam itulah.
Kan antum dah dapat banyak benda macam ni dengan cara belajar macam ni. So bila antum belajar nanti, antum baca nanti. Kan? Oh ini dicerita apa ni? Oh ada alif lam, ada alif lam. Okay? Nah. So contoh bila kita baca Bismillahi, nama Allah. Kemudian lepas nama Allah, perkataan Allah tu, nama Allah tu ada Ar-Rahmani. Oh kita kata Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Nampak tak? Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Kalau dia ada, kalau dia Al-Ghaffar sahaja, dia tanpa ada perkataan sebelumnya, dia jadi, dia tak jadi macam tu lah. Yang pengampun tu. Pengampun dia lah. Dia adalah nama Allah lah. Al-Ghafur. Kan? Okey, baik. Okey, pertama. Okey. So macam biasa tadi kita sebut. Okey. Antum boleh tahulah dekat situ boleh nampak kanan kiri, atas bawah semua. So kita akan daripada kanan ke kiri lah. Kemudian bawah pula kanan ke kiri lah. So seorang-seorang bacalah. Bermula dengan syukur. Okey, baca syukur. Al-baitu fi al-baiti. Tarjamah tu. Rumah itu di dalam rumah itu. Atau di rumah itu. Atau di rumah. Pada rumah itu. Bolehlah, tengoklah nanti konteks ayat seterusnya. Kan? Ayat seterusnya cerita apa? Kan? Okay. Di rumah itu ada seorang pemuda yang besar. Di pemuda itu, di dalam rumah itu. Kena tengok al-khabar lah Ustaz ni. Kena tengok al-khabar lah. Yang ni. Kena tengok cerita seterusnya. Apa ni, fil baiti ni dia bukan mubtada, dia bukan khabar yang sebenarnya. Nanti kita akan belajar lah bab tu. Okey. Dia panggil ni jarul majrur. Nanti kita akan belajar lah bab tu. Nanti insya-Allah. Kita akan belajar bab-bab macam ni. Tapi kita ambil dululah sikit-sikit. Okey? Dia ambil sikit-sikit. Okey. Baik. Baik. Seterusnya. Siapa seterusnya? Saya Ustaz. Naam. Al-masjidu fil masjidi. Okay. Masjid itu atau di masjid itu. Zaid. Bukan atau tu kan? Bukan. Satu al-masjid itu, satu lagi lah di masjid itu. Di masjid itu. Nah, okey. Atau di dalam masjid itu dan sebagainya, tak kisahlah, antum dah tahu dah fungsi-fungsi fi itu tadi. Okey, fungsi fi. Baik, seterusnya. Man. Al-kitabu ala al-kitabu al-maktabu ala al-maktabi. Alal, terus masuk je. Alal maktabi. Ingat tak ada alif lam apa tu dia panggil tu? Alal maktabi. Qamariyah tu terus masuk. Alal maktabi. Alal maktabi. Fil masjidi, fil baiti. Okey, sebab tu dia bawa kita sikit-sikit tu. Dia mula kenalkan kita alif lam qamariyah. Lepas tu kita nak bagi kita sambung perkataan tu. Kan, fil masjidi. Nanti kita akan jumpalah perkataan terus bersambung, macam-macam kesinambungan yang dibuat oleh pengarang ni. Ya. Okey. Ma makna al-kalimat terjemah tu? Meja itu di atas meja itu. Nah, okey. Baiklah, tak mau pening-peningkan kita ni. Okey, seterusnya. Al-sariru alal sariri. Alal sariri. Terjemah tu? Katil itu di atas katil itu. Okey, baik. So, seterusnya dekat sini ada soal, ada jawab. Okey, orang seterusnya sebelah kanan dia soalan, sebelah kiri dia jawapan. Okey, baca. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Dia ghurfah, kena bagi apa? Ghurfah tu. Fatun. Mana dia ada bawah fi, ada fi tu kan? Ghurfati. Ghurfati, fil ghurfati. Ghurfati tu apa Ustaz? Al-ghurfatu maknahu bilik. Bilik. Maknaha bilik.
Maknaha bilik. Maknaha bilik. Maknaha fi lughatil Malaysia, fi lughatil Malayawiyah, bilik. Dalam bahasa Melayu dia panggil bilik, ghurfah. Mana huwa? Dia, lelaki. Dia. Okey. Merujuk kepada mana huwa ni? Merujuk kepada Muhammad. Okey, dekat sini kita belajar aina. Okey. So dekat sini secara tak langsung dah dua benda. Aina tu satu pertanyaan lah, di mana. Okey, aina. Okey, di mana Muhammad? So jawapan dia lah wa fil ghurfah. Wa fil ghurfati. Wa fil ghurfati. Naam. Thumma man? Wa aina yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam bilik mandi. Hammam, bilik mandi. Betul ke bilik mandi? Betul Ustaz? Betul Hammam bilik air lah, bilik mandi lah. Bilik mandi. Kalau tandas? Mirhab. Al-mirhad. Mirhadun. Mirhabun. Mimra ha alif dha. Mimra ha alif dha. So hammam bilik mandi, mirhab, mirhadun bilik air. Tandas. So yang sebenarnya dalam, kalau kita tengok dekat sini macam kalau kita pergi R&R dia ada dua lah kan. Jadi bilik mandi dia ada tandas. Tapi macam kita ni sebab dah sekali, so tumpuan dia lebih ke bilik mandi tu tak kita namakan bilik mandi lah, dia mandikan kita tak namakan bilik sama ada kita nak cakap mirhat atau kita nak cakap hammam pun tak ada masalah lah. Wallahu taala alam. Baik. So kita tengok dekat sini juga macam kita belajar tadi, aina Muhammadun. Muhammadun ni ada tanwin. Kenapa dia Muhammadun ada tanwin? Sebab dia nama lelaki. Okey, nanti kita akan belajar jugalah ada je nama lelaki yang tak boleh tanwin. Okey, tapi kita setakat ni buat masa ni kita belajar, kita faham bahawa nama lelaki dia mesti tanwin. Nama perempuan dia tak boleh tanwin. Macam tu. Okey, pelajaran setakat inilah. Nanti kita akan jumpalah pelajaran-pelajaran seterusnya ya. Kita takkan boleh bagi segedebuk semua kan? Kita macam sebab masalah sarir pun kita lupa. Sarir ni ikan ke kan? Kita pun lupa sarir tu apa. Kan? Jadi so jangan berat-berat lah. Okey, seterusnya summa man? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi. Dan di mana Aminah? Dia di dapur. Naam. Matbakh. Matbakh dia sebenarnya asal daripada perkataan tabakha. Tabakha yatbakhu. Tabakha ni maksud masak, tempat masak lah. Dapur lah tempat masak tu matbakh. Okey, nanti kita akan belajar lah tu kan tentang bagaimana dia berubah dan sebagainya, tapi jauh lah sebab kita ni buku ni tebal ni. Tapi insya-Allah boleh. Harapnya kita boleh sekurang-kurangnya kita selesai sampai jilid 3 tu, alhamdulillah. Insya-Allah kita dah akan banyak boleh kuasai. Banyak boleh kuasai. Baik, so dekat sini aina Aminatu. Wa aina Aminatu. So Aminah. Antum tengok dekat sini Aminatu tak ada tanwin. Okey? Nanti kita akan belajar juga ada nama dia macam nama lelaki. Macam nama lelaki tapi dia perempuan. Contohnya Ana bagi sini. Nama orang tu Suad. Pernah dengar tak nama orang Suad? Suad ini nama perempuan, bukan nama lelaki. Ni. Macam bunyi lelaki Ustaz. Bunyi macam lelaki tapi itu nama perempuan. Untuk orang Arab itu nama untuk orang perempuan. Banyaklah kita ni yang sebenarnya sebab tu kita tak tahu nama-nama ni. Kita guna pakai je. Kita tak tahu yang anak lelaki pun kita namakan perempuan. Anak perempuan pun kita namakan lelaki. Banyak je. Kan? Janji Arab lah Ustaz. Janji bunyi Arab. Bunyi dia tu mesti Arab. Kan? Ada pula yang pilih nama orang perempuan pula. Nama anak pula tak nak Arab. Nama nak American pula lah. Barat pula lah. Panggil kebaratan lah pula kan. Aspalela lah apa semua.
sebagainya. Macam-macam lah kita ni. Baik, seterusnya. Man, summa man. Lima atas kod. Kenapa diam? Ana ke yang hang ni? Orang pertama. Orang pertama. Ikut. Abang Dia dah cukup, abang lupa cukup. lah tu. Dia dah lupa lah tu. Dia tak tahulah. Oh, saya. Oh, nampak. Ay. Rakib lah. Dah simpan saya faham dah. Recycle. Lepas tu pastikan siapa orang sebelum minta. Pastikan Alah, orang siapa? sebelum. Saya. Jas rakib. Okey. Okey. Maaf, Syukur maaf. kita ada 7 orang aja. Kita ada 7 orang je. Tak ramai syukur. Minta baru. Kalau 7 orang macam mana nak kahwin 4 ni. Nanti anak ramai lagi. Memang. Nanti anak pun tak Allah ingat tak dah. layak lah Ustaz. Ni. Amboi dia sebab cakap dalam rumah tu cakap tak layak kan. Cuma dekat luar rumah tengok. Okey, sahaja gurau. Okey, teruskan. Okey Ustaz. Teruskan. Aina kitab. Di mana kitab itu? Wa 'alal maktabi. Dia di dalam Di dalam? dalam Nampak tu dia ke mana ni? Anak tak tahu dia. Antum nasihat lah kawan kita ni kan. Dia sebut pasal bini 4 tadi dia dah jadi lain macam lah. dia di atas meja itu. Baik. Dekat sini juga mungkin anda boleh tambahkan tentang domir. Tentang domir. Domir dekat sini pelajaran yang kita akan belajari juga dekat sini lah tentang domir. Tentang domir. Iaitu ganti nama dirilah domir. Dekat situ kita ada belajar dekat sini lah huwa dengan hiya. Huwa dengan hiya. Huwa tu untuk kita merujuk kepada ganti nama diri untuk orang lelaki seorang lelaki. Zakat. Okey. Dan hiya tu adalah merujuk kepada perempuan. Seorang perempuan. Okey. Huwa ni bermaksud artinya lah dia. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab dipanggil domir ghaib. Domir ghaib. Ghaib ni bermaksud macam ni. Kita dah belajar sebenarnya sebelum ni, tak ada masalah pun, antum boleh faham dah. So orang yang berkata ni, dia dalam bahasa Arab ni orang yang berkata dengan orang yang dilawan, orang yang bercakap dengan orang yang dilawan cakap dan orang yang dipercakapkan. Okey. So 3 sudut atau 3 keadaan orang yang bercakap. So bila dia bercakap, dia akan bercakap kepada seseorang. So orang yang bercakap ni dia akan gantikan nama diri dia sebagai aku, dan dia akan panggil atau gantikan nama diri orang yang dia lawan cakap tu, orang yang dia bercakap dengannya tu sebagai engkau, dan orang yang dipercakapkan tu digantikan nama dia sebagai dia. So kalau cakap saya, engkau, dia. Okey, aku, engkau, dia. Itu dalam masa kita. So dia tu adalah huwa. Dia panggil sebagai domir ghaib. Bahasa mudah kita adalah ganti nama diri orang yang dipercakapkan. Okey, orang yang dipercakapkan. So kalau kita kategorikan dia, orang yang bercakap ni sebagai orang yang pertama, orang yang dilawan cakap ni sebagai orang yang kedua, orang yang dipercakapkan ni sebagai orang yang ketiga. Okey? So baik. So dekat sini huwa ni dan hiya ni merujuk kepada orang ketiga sahaja. Merujuk kepada orang ketiga sahaja. Mufrad seorang. Okey. Kemudian perbezaannya lah dekat sini dia ajar kita tambah baru ialah perbezaan antara muzakkar dengan muannas. Muzakkar dengan muannas. Muzakkar ni maksud kita sebut dah sebelum ni, mana muzakkar? Lelaki. Lelaki, maskulin. Kan? Maskulin. Kalau kita kata muannas, itu maksudnya feminin, perempuan, betina.
Macam kita kata tadi, jamalun, jamalun adalah unta jantan. Kan? Untuk muannas dia, unta juga, bahasa kita unta juga. Tapi dalam bahasa Arab dia tak panggil jamal, jamilah kan? Atau jamalah kan? Okey, dia panggil sebagai naqatun. Naqatun. Kan? Dalam surah Al-Quran sebut ni. Kan? Kisah Nabi Shu'aib tentang unta naqatun. Kan? Al-Quran sebut. Dia ada alif Dan ada alif naqatun akan panjang sikit tu. Naqatun. Nun alif qaf ta marbutah. Naqatun. Okey. So dekat sini kita dapat dah antara perkara ialah setakat ni. Okey, seterusnya siapa baca? Saya. Naam. Wa aina sa'ah? Betulkan entah biasakan sebut hujung-hujung semua. Jangan hilangkan hujung-hujung. Okey. Tak mau. Wa aina sa'atu? Di mana sa'ah? Sa'ah ni apa? Orang perempuan. Bukan. Ni nama jam. Oh, jam. Sorry, Ustaz. Jam. Jam, Ustaz. Jam. Jangan letak nama anak Sa'ah pula. Oh, ini bagus ni Sa'ah ni. Kan? Sebab nama orang mana ada boleh alif lam? Ya, betul. Jam tangan ke jam apa Ustaz? Kalau jam tu jam lah, normal lah. Kalau jam tangan tu dia panggil jam sa'atul yadi. Sa'atul yadi. Yad dia kena ada tangan. Jam dinding. Sa'atul yadi. Kalau jam dinding sa'atul jidar. Sa'atul jidar. Jidar tu dinding. So kita bicara dia tak nak bagi kita berat-berat. Dia bagi kita simple dulu, jam dulu. Okey, as-sa'atu. Okey, macam tu je lah. Sebab bila kita masuk nanti, bila kita masuk nanti dia dah masuk tu kepada dalam masalah mudhafun ilaih. Tu pelajaran lain pula, mudhafun ilaih. Dua atau lebih perkataan membawa kepada satu makna. So dia bawa macam kita kata tadi, step by step. Okey, teruskan. Hiya 'ala sariri. Naam. Dia di atas katil itu. Dia bukan cakap dia lah. Kalau jam tak cakap dia. So terjemahan kita tu kena faham lah. Satu masalah terjemahan, kita nak memahami dalam bahasa Melayu. Satu ialah kita nak memahami bahasa Arab. Okay. So hiya ni, walaupun itu jam, tetap guna hiya. Nampak tak? Okay. Tapi bahasa kita tak akan guna dia. Boleh faham ni? Boleh Ustaz. Okey. Okey, cantik. So pelajaran untuk setakat hari ini kita dah belajar tentang satunya ialah tentang haraf jar. 4 haraf jar. Yang mana kita faham? Ya, Atta. Hiya tu kata ganti diri bagi perempuan kan? Digunakan untuk benda dah sekali. Tak, lelaki ke benda ke berakal atau tidak berakal? Oh, boleh. Okey. As long untuk hiya tu adalah dhamir lil aqil wa ghairi aqil wa ghairil aqil. Ganti nama hiya itu adalah hiya dhamirun lil aqil wa ghairil aqil. Hiya wa huwa hiya dan juga huwa ni adalah dhamir, ganti nama diri. Sama ada bagi untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Okey, baik. Bermakna yang jam tadi Ustaz, dia still boleh pakai huwa jugalah. Mana tu? Jam. Ya, jam tu saat tu sebab dia ta marbutah dekat belakang tu, dia merujuk kepada perempuan. Itu sebab saya tengok tadi ada kitab tu pakai huwa sebab dia tak ada ta lah. Itu nak nampakkan kepada kita tentang dua perkataan ini, tentang dua perkataan ini, yang merujuk kepada benda yang tak berakal. Okey. Merujuk kepada jawapan kepada ganti nama diri bagi yang tak berakal juga guna huwa dan juga hiya. Huwa dan juga
Hiya. Okey. Boleh faham setakat ni? Bila kita guna hiya apabila benda tu ada ta marbutah. Kalau tidak berakal. Kalau kita kata Abu Hurairah, takkan kita nak letak hiya juga. Yalah. Benda Yang yang tidak tak berakal. Okey, faham Ustaz. Okey. Nanti kita kata, oh ini hiya Hamzah. Hamzah ada ta marbutah juga. Kan? Macam mana Hamzah jadi hiya pula? Kan dah ada confuse tu. Tu yang jadi masalah kan. So dekat sini kita kena faham lagi. Tak apa, tanya ya. Tak clear, tanya supaya kita boleh jelaskan. Supaya antum nampaklah perbezaan. Okey. Ta marbutah tu bagi apa dia? Satu, kalau dia nama perempuan lah. Nama jelas nama perempuan macam kita sebut sini Aminah. Kan? Aminah dalam ni. Okey. Begitu juga nama benda yang ada ta marbutah. Kan? Kalau saya sebut maktabah, lelaki ke perempuan? Merujuk kepada lelaki atau perempuan? Merujuk kepada hiya. Perempuan. Okey. Nanti kita akan jumpalah perkataan-perkataan. Macam kita jumpa tengok perkataan bawah tu. Dia kata ajib an as'ilati ada ta marbutah kan? Al-atiyati ada ta marbutah kan? Soalan-soalan berikut. Soalan ni ada perempuan juga rupanya. Kan? Yang berikut tu al-atiyah tu yang berikut. Yang berikut tu juga perempuan rupanya. Tapi tak apa, nanti pelajaran yang akan datang kita akan belajar sikit-sikit. Okey. Okey, insya-Allah. So, kerja rumah. So, kita di bawah tu ajib an as'ilatil al-atiyati, as'ilatil atiyati. So, antum tulis ya. Kemudian nanti minggu depan kita akan tanyalah. Okey, berpandukan, jangan pandai-pandai jawab sebab soalan tu berkenaan bar tu. Dialog dalam bar tu. Kan? Contoh ana bagi tahu dekat sini. Nombor 1 ditanya. So nombor 1 ni sebagai contoh. Ainal kitabu. So dekat sini dia tak letak baris. So nak latih kita baca tanpa baris dan kita tahu dekat mana nak macam mana nak sebut dia. Ainal kitabu. Kan? So kita kata sebab dekat situ dia kata ainal kitabu, soalan dia huwa alal maktabi. Jawapan dia lah huwa alal maktabi. Boleh faham ni? Faham. Okey. InsyaAllah itu latihan untuk antum sepanjang seminggu ni lah. Okey. Nanti insyaAllah kita akan masuklah pelajaran-pelajaran yang seterusnya insyaAllah. Okey, wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Tu al-matbakh tu. Al-matbakh tu boleh nampak. Al-matbakh adalah dapur. Ya. So gambar dapur ada dia buat kat situ lah. Okay, ada soalan lain? Siapa-siapa nak tanya? Dia daripada perkataan tabakha Ustaz Tabakha. Nanti kita akan belajar lah tu bab-bab tu akan datang. Kan? So sebab tu ada banyak benda lah. Banyak benda kita tengok bahasa Arab ni cantik. Macam masjid tu ada perkataan sajadah kan? Maktabah tu ada datang kata katabah kan? Antum boleh tengoklah sebab kita dah pernah belajar sebelum ni sedikit-sedikit. Kan? Kita dah nampaklah benda-benda yang ada berkenaan. Ada yang tidak macam ghurfah. Kan? Kita tak boleh cakap ghurfah. Kan? Macam hammam. Kita tak boleh cakap hammama kan, dan sebagainya. Tak boleh. Macam sarir. Tak. So ada yang macam kita pernah belajar awal dulu. Ada perkataan yang dibentuk daripada asal kata. Ada yang tidak dibentuk daripada asal kata. Okay, wallahu ta'ala alam. Okay, ada apa nak tanya lagi? Okay, mungkin sedikit tambahan tentang as-sa'atu. Antum jangan tengok dalam Al-Quran tu, bila antum baca Al-Quran, antum tu as-sa'atu yas'alunaka 'anis sa'ah contohnya, kan? Mereka bertanya kepada engkau tentang as-sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang jam. Bukan jam as-sa'ah kat situ. As-sa'ah tu dalam Al-Quran tu menunjukkan kepada hari kiamat. Okey? Okey. Okey, jangan confuse lah ya. Okey. Sebab itu pengarang jaranglah nak bawa kita Al-Quran sebab Al-Quran ni dia perlu kepada penafsiran dan sebagainya. Okey, wallahu taala alam. Okey, kalau tak ada soalan insya-Allah mungkin cukup sekali itu insya-Allah. Semoga memberi manfaat dan
InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan insyaAllah. Itu majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La liqa'akum insyaAllah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ustaz. Terima kasih Okey, Ustaz. jumpa lagi insyaAllah. Baik, sama.